Travelog kali ini, kami berpeluang pula berjumpa dengan salah seorang petani tempatan berbangsa Melayu di Tanjung Karang, Selangor pula. Bagaimana bermula dengan modal yang kecil, kemudian kini mampu membekalkan benih padi ke seluruh Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ashraf. Syahrizal. Syahrizan. Ya, Syahrizal. Syahrizal. Okey. Abang Syahrizal, ini tapak apa ni? Yang ni. Ini merupakan tapak kilang benih semayan padi ya. Itu menyediakan benih padi Okey. untuk dibekalkan kepada petani-petani seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Ya. Bukan Kita ada sekitar. keluar juga. Aha. Kita bantu jabatan dan Okey. petani-petani di luar negeri selain daripada Selangor. Kita ada pergi ke Johor, Perak, Okey. Melaka dan juga sampai ke Langkawi ya. I see. Kalau macam kawasan Semayan ni luas dia berapa besar? Luas kita ada 6 ekar. 6 ekar luas. 6 ekar dengan kapasiti pengeluaran dia kita boleh bekalkan untuk 370 lot lah. 370 Bersamaan lah. dengan lebih kurang 500 ekar. Oh, Semayan saja. Tapak benih semayan. Besar guys. Selain daripada tu kita ada juga mesin tanam ni, kita buat servis dari segi bukan saja membekal benih, Ya. dan kita juga sekali dengan perkhidmatan menanam. Kalau yang macam ni abang ambil jentera-jentera ni daripada mana? Benda ni kita beli daripada Japan lah. Oh, Japan eh? Kita buat masuk lah melalui ejen. Oh. Okey, Mat. Yang ni kilang lah, kilang. Okey. Maknanya ini kilang untuk menyediakan anak benih. Untuk menyediakan anak benih. Boleh tengok ke bang? Boleh. Boleh tunjukkan? So yang dalam beg guni besar ni apa? Ini skam bakar. Skam Dia bakar. punya bahan. I see. Bahan untuk Medium dia? medium dia untuk nak buat benih semai padi tadi. Kita panggil mesin cetak semai lah. Proses dia, dulang tray tu masuk daripada sana. Lepas tu kita ada staker automatik. Dia akan susun lah satu persatu dan dia akan jalan. Yang ini tong sekam untuk sekam bakar kita akan isi. Okey. Satu tong sekam bakar akan memuatkan 2 beg. Boleh muat 2 beg. 2 beg yang ini? Boleh muat dalam satu tong sekam bakar. Jadi proses pertama dia akan tabur sekam bakar. Okey. Dia adalah sukatan dia, tebal mana ni ada berus untuk labeling dia. Ni berus dia kan. Lepas tu kita ada siraman pertama. Ni air. Siraman pertama. Selepas tu sampai dekat situ, yang ni tong benih padi untuk dia tabur 2 layer supaya benih tu tak ditabur dengan rapat. Dan sampai dekat sini, ni siraman yang kedua, air. Kita ada gunakan untuk racun kulat, untuk kawalan benih supaya benih tadi tak ada dalam keadaan rosak lah. Dan sampai dekat sini kita akan tutup untuk lapisan kedua supaya benih ni tak terdedah lah. Jadi akar dia akan tumbuh di dalam bahan sekam ni tadi. Ya. Dan bawah tu kita ada siraman yang ketiga. Sampai dekat ujung sana kita ada stacker automatik untuk susun dia. 4 tray dia susun automatik dan dia akan pergi, lepas tu baru kita punya pekerja akan susun dekat dalam atas pallet. Dia punya kapasiti dia 1 jam lebih kurang dalam 1200 tray ke 1500 tray untuk 1 jam. 1 jam? 1 jam. Sehari kita boleh mencetak dalam kapasiti 9000 tray. Di tapak semai kita ada pakai mesin ni lah, inovasi kita. Ya. Kita gunakan conveyor untuk memudahkan kerja. Macam saya nampak tu macam ada benda tu. Itulah conveyor. Itulah. Dia akan bergerak slowly ya. Yes, maknanya seorang akan letak dan bawa, dia akan masuk ke dalam. Dekat dalam ada lebih kurang 4 orang akan menerima lah untuk nak bentang. Jadi dari segi efektif dia cepat lah. Kalau macam kita dah semai, berapa lama yang kita perlu tunggu untuk kemudian kita nak boleh agihkan? Tapi sebenarnya dia boleh 20 hari pun dah boleh keluar. Kita nakkan semai tu cukup matang dan panjang. Tapi dia boleh pergi ganjak dia sampai ke 24 hari. Daripada tarik kita bentang. I see. Lepas tu baru diagihkan kepada yang petani-petani. Kita bawa keluar petani, kita tanam. Sama ada kita bawa ke Johor, ke Melaka. Kalau sini kita daripada South Padan sampai ke Sungai Besar lah. Pemprosesan tu dia based on demand jugalah daripada petani ya. Based on demand lah. Okay. Kalau ada orang order baru kita buat. Conveyor punya sistem ni, speed dia kita boleh kawal juga. Speed dia kita dah letak satu speed yang kira agak-agak just nice. Tak ada laju sangat dan tak slow sangat. Allah. Abang ada basic engineering ke bang? Ada.
Cuma Allah temukan saya dengan seorang pekerja Ya. Indonesia. Dia pun tak percaya saya punya otak macam mana. Tapi saya cakap, engkau boleh welding kan, kau buat seperti mana aku nak. Barang semua aku cari. Kau nak macam ni, nak macam ni, macam ni. Ni semua saja. Kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Alamak. Abang ni ajar ikon pertanian. Ya. Bila saya orang lain beli kat Taiwan. Apa kos bang kalau Taiwan? Saya dah check 120,000 satu set. Mana idea ni pun abang tengok daripada YouTube, Ha. pemerhatian abang, observation abang Jadi kalau korang lihat kat sini, ini antara efisiensi dalam bekerja. Maknanya daripada kerja manual, experience daripada kecil-kecil dah besar, abang ni ada impian dan juga harapan dia untuk besarkan lagi, untuk improve lagi. So ini antara orang kata usahawan punya mentality, entrepreneur punya mentality yang perlu ada di antara kita ni. Setiap di antara kita, bila kita lakukan sesuatu, jangan rasa cepat puas hati lah. Jadi daripada situ kita tahu, ini boleh tambah baik lagi ni, buat satu benda. Jadi ini benda ni invention daripada Abang Syahrizal sendiri guys. Tak ada cerita beli-beli dulu. So daripada mana belajar? Daripada YouTube. Macam mana kami Red TV develop, kami pun bukannya belajar daripada perfilman, daripada video, tapi belajar daripada YouTube juga buat video until now. Yes. So sebenarnya adalah ni mindset. Kalau macam abang punya padi-padi ni, beras dia ni dah diproses, dijual di mana tu? Okey, kebanyakan customer saya diorang tanam untuk ladang benih. Okey. Dia tak jual beras. Tapi Alright. ada juga. Tapi biasa persennya 30% ni. 30% saja. 70% saya buat semai ni untuk ladang benih. Maknanya dia mengikuti skim ladang benih Jabatan Pertanian. Oh macam tu. Selangor ni lebih kurang 80% lah ataupun 70% sawah di Selangor ni kebanyakannya untuk ladang benih. Kebanyakan lah. Satu orang tanam padi ni untuk jual beras. Dia tanam, dia jual dekat Pukal, Pukal akan hantar ke kilang beras. Ya. Untuk dijadikan beras. Kalau ladang benih ni, daripada awal lagi dia dah daftar untuk nak tanam padi apa, jenis variety apa. Benih kita dalam Malaysia pun tak cukup untuk keperluan dalam Malaysia. Benih tu nanti bukan saja untuk digunakan di Selangor. Ya. Digunakan juga di utara, negeri-negeri utara. Kedah. Ya, sebab Selangor ni atas faktor kualiti. Kualiti padi dia alhamdulillah lah baik kan. Okey, kalau korang tengok ini antara kesan-kesan dia, tapak ni, yang paling penting sekali adalah kelembapan dia. Jangan terlampau berair, tapi just nice. As long as air ni dia lembap, itu yang akan membuatkan dia kata akar dia akan lagi cepat untuk menjala, untuk berkembang. Okey, kalau korang nak tengok, inilah dia tempoh benih yang dah mencapai umur 22 hari. Maknanya 22 hari ni dah ready dah untuk kita agihkan. Kalau nak ikutkan 17 hari dah ready dah. 17 hari dah ready dah. 17 hari dah ready. Ganjak tu maknanya dari segi petani lah. Faham. Dia tanah dia tak bersedia, dia makan hari lah. Maknanya boleh jadi juga tak macam yang dia dah order tu. Kalau dia yang tak bersedia, kita boleh ambil ni, jual kat orang lain juga. Boleh? Kalau ada lebihan lah, kita boleh pusing asalkan benihnya sama. Okey, kalau kita lihat di sini, ini merupakan step pertama bagi biji benih padi. Tengok ni, dia direndam. Dan ni proses pertama dia akan campur sekali dengan baja beracambah supaya mempercepatkan lagi tunas tu keluar, dan juga campurkan sekali dengan racun kawalan kulat supaya benih tu jadi cantik. So proses rendaman ni akan berlaku selama 1 hari, 24 jam. Kemudian baru dah selesai 1 hari, akan keluarkan, letak atas pallet ni untuk ditos. Tos pun selama 1 hari, barulah kita akan hantar ke sana untuk kita proses, kita jadikan semaian. Okey, kita dah selesai dah dekat tempat sistem semaian padi, dan sekarang ni kita nak bawa korang pula kepada satu sistem penanaman yang ada di Skincan ni untuk kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dia punya proses. Jom. Okay, kita dah sampai dah kawasan untuk penanaman benih padi nanti. Kita tahu apa benda yang mereka tukar, jom kita enjoy. So kalau korang tengok dekat sini, satu petak ni di Selangor ni, keluasan dia mencapai lebih kurang 3 ekar. Jadi kalau 3 ekar, kita boleh tanam padi dan hasil tuai dia boleh mencecah lebih kurang 8 ke 9 tan. 8 ke 9 tan. Purata. Jadi inilah mesin yang akan menanam anak-anak padi ni. Ini kalau korang nak tahu adalah mesin transplanter yang diimport dari Jepun melalui syarikat Kubota. Kalau orang kampung panggil mesin calit. Style kan? Dengan menggunakan jentera,
Proses penanaman padi seluas 1 petak sawah yang berkeluasan 3 ekar dapat ditanam hanya memakan masa dalam tempoh kurang dari 1 jam saja. Secara tak langsung, produktiviti dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan. Terbaik kan? Okay, jom kita ada kesempatan untuk kita nak naik pula. Let's go. Ini memang rare ni, bukan senang nak dapat. Senang dah. Ha? Tarik, sip. Kat sana. Kali ni kita orang diberi peluang untuk merasai sendiri macam mana menanam benih padi. Bukan senang nak merasa naik mesin ni. Kalau dari apa yang dikongsikan oleh Abang Syarizal, nak letak gulungan anak padi ni pun ada tekniknya. Kena pandai setting mata pisau dan macam-macam lagi. Proses penanaman juga bergantung kepada keadaan tanah. Kalau tanah gembur dan lembut, proses penanaman juga jadi lebih mudah. Paling bagus, Abang Syarizal memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang kampung. Ada nasib yang terbela. Satu petak ni 3 ekar. So 3 ekar ni memerlukan lebih kurang 100 tray. 100 tray tu, dalam satu tray ada 3 gulung. So calculate dia, kita multiplykan dia, lebih kurang ada 300 gulung untuk keperluan 3 ekar satu petak ni kan. Saya boleh katakan banyak betul pelajaran, input yang kami dapat dalam satu masa kami berada bersama dengan Encik Syarizal ni. Kalau kita pun duduk dengan kita ramai-ramai, kita pun lemas. Jadi dia jarak antara satu jarak tu, dia ada ruang untuk dia nak membesar. Bernapas ke apa ke, itulah sifat dia lah kan. Yeah. Jadi itu yang lebih boleh meningkatkan hasil yang tinggi. Sistem pengudaraan dia, kawalan dia, kita rasa tanam jarang, macam mana dapat hasil tinggi? Itu kita fikir macam tu. Tapi kita tak tahu sifat tumbuhan tu, dia jarak dia mungkin akan mempengaruhi pembesaran dia. Macam itulah. Penghasilan anak pun jangan dapat-dapat. Macam itulah. Kita dapat memberi fokus pendidikannya, attention. Menarik. Banyak aku dapat lah input. So kalau macam ni bang, yang bahagian tak kena ni, last kali baru dia sudah nanti dia tutup lah nanti. Last kali nanti dia tutup ke sana, 2 line lagi tu. Kalau tak dapat, last kali baru lah sikit-sikit ke tangan lah. Macam mana pun dia akan tutup. Kita galakkan ramai anak muda lagi sepatutnya involve dalam pertanian ni. Itu satu keperluan fardu kifayah ni yang kita tak nampak sebenarnya. Ya, betul. Kan? Sebab ni kita berdepan dengan makanan tau. Untuk menghasilkan makanan yang halal, lagi halal. taib. Halal dan baik tu yang datangnya keberkatan. Bila kita beri penekanan kat sini tu yang penting tu. 1, 2, 3. Ini baru Mendengar perkongsian dan input dari Abang Syarizal ni benar-benar memberi inspirasi buat kami. Kami sangat bersetuju dengan spirit dan matlamat asas yang Abang Syarizal perjuangkan, iaitu selain dari untuk membantu mengembangkan apa yang diusahakan oleh bapanya, ia menjadi keperluan untuk lebih ramai lagi usahawan Islam yang berkecimpung dalam industri pertanian ni. Kalau nak ikutkan cabaran, memang banyak sepak tendang dalam nak membangunkan apa yang telah dia bina sekarang ni. Semestinya bukan satu jalan yang mudah, tetapi menjadi satu kepuasan apa yang diperjuangkan selama ini terlaksana. Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat